Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid dan juga sesiapa saja yang menonton video ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu SJK tahun 5. Okey, tema pada kali ini ialah keluarga tercinta. Tajuknya ialah keluarga sepakat. Untuk hari ini kita akan belajar dalam buku teks muka surat 14. Okey. Untuk standard kandungan pada hari ini ialah 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran pada hari ini ialah 3.2.2, iaitu menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Maknanya pada hari ini kita akan menjawab soalan yang diberikan. Padukan buku teks ya. Okey. Untuk hari ini, objektif pembelajarannya ialah murid boleh memahami isu penting dalam bahan rangsangan yang diberi. Bahan rangsangan ialah gambar dan juga soalan dalam buku teks. 2. Murid boleh menjawab soalan pemahaman dengan memberikan alasan berdasarkan bahan rangsangan. Okey. Untuk belajar hari ini, kriteria kejayaannya ialah murid berjaya mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam bahan rangsangan. 2. Murid berjaya menjawab 4 soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru. Okey. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Apa yang kita hendak belajar hari ini? Okey. Untuk soalan pemahaman, bagaimana kita hendak menjawab soalan pemahaman? Okey, yang pertama ialah baca soalan dan lihat bahan rangsangan dengan teliti. Kita kena baca soalan, apa yang dikendaki dalam soalan, dan lihat bahan rangsangan. Bahan rangsangan untuk kali ini ialah gambar aktiviti. Jadi kena lihat dengan teliti dan tekun. Pastikan maklumat-maklumat yang diberikan kita dapat kuasai. Yang kedua, kesan kata tugas ataupun kata tanya, ataupun lebih baik ialah soalan pemahaman yang diberikan. Kesan, apakah yang dikendaki oleh soalan itu? Kemudian, bila kita dapat kesan, kita beri respon yang betul. Respon itu ialah beri jawapan yang betul. Bagaimana nak jawab, cikgu akan terangkan selepas ini. Yang terakhir ialah jawab soalan dengan menyalin kehendak soalan dan jawapan yang lengkap. Bila kita hendak menjawab soalan, kita mesti salin sedikit soalan itu, sedikit ayat dalam soalan itu supaya kita tidak keluar daripada kehendak soalan. Kemudian kita hendaklah menjawab dengan jawapan yang lengkap. Okey, kita tengok bagaimanakah cara-cara untuk menjawab soalan dengan berpandukan kata tugas ataupun kata tanya yang diberikan. Okey. Kita lihat kata tugas dan respon bagaimana. Okey. Contohnya apabila kita mendapat kata tugas atau kata tanya, apakah maksudnya ialah memberikan maklumat yang khusus atau spesifik. Contohnya, apakah nama anjing peliharaan kamu? Apakah nama anjing peliharaan kamu? Nama anjing kesayangan saya ialah Bobo. Okey, kenapa ialah? Ialah menunjukkan kata nama ya. Nama anjing kesayangan saya ialah Bobo. Ini spesifik. Tanya apakah nama binatang, kita gunakan apakah. Kalau manusia, kita gunakan siapakah. Kata tugas ataupun kata tanya. Kata tugasnya ada banyak. Contohnya ialah kata tanya. Okey, siapakah? Untuk mengenal pasti individu dalam konteks tertentu. Individu ini merujuk kepada manusia. Jadi contoh soalannya ialah siapakah nama kamu? Nama saya ialah Ali. Okey, seterusnya, bila kita mendapat soalan berbentuk bilakah, ialah untuk menyatakan masa atau waktu urusan sesuatu peristiwa. Dimintakan masa atau waktu. Contoh soalannya ialah bilakah dia akan pergi ke Kuala Lumpur? Jadi jawapannya dia akan pergi ke Kuala Lumpur pada. Kita bila merujuk soalan bilakah, kita jawab pada pagi esok. Okey, seterusnya, bila kita mendapat soalan seperti di manakah, ia merujuk kepada menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu perkara. Di manakah dia tinggal? Dia tinggal di situ. Okey, dia kata tugas yang kata tanya ini mestilah mempunyai tanda soal. Bila kata tanya, mesti ada tanda soal. Tanpa kata soal, dia bukanlah kata tanya ya.
Okey, seterusnya, bagaimanakah memperihalkan memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah kejadian. Maksudnya begitu. Contoh soalannya ialah, bagaimanakah keadaan Amir selepas kemalangan itu? Jawapannya, keadaan Amir selepas kemalangan itu adalah sangat parah. Itu maksud dia. Okey, seterusnya soalan. Okey, mengapakah untuk merujuk memberi sebab. Mengapakah dia menangis? Dia menangis kerana. Bila kita ada soalan tentang mengapa, kita mesti sebut kerana. Dia menangis kerana dia terjatuh. Kata umumnya kerana. Okey. Dan seterusnya, berapakah menunjukkan untuk menyatakan kuantiti. Bila ditanya soalan berapakah untuk menyatakan kuantiti ataupun bilangan. Contoh soalan, berapakah bilangan murid kelas ini? Bilangan murid dalam kelas ini ialah 25 orang. Okey, kategorinya ialah. Seterusnya, manakah untuk membuat menyatakan pilihan. Kalau di manakah untuk menunjukkan tempat, tapi manakah untuk menyatakan pilihan. Manakah satu pilihan kamu, baju biru atau merah? Ini jawapannya secara terus saja. Saya memilih baju merah. Dia membuat pilihan. Bila merah atau biru, dia memilih baju merah. Sebab soalannya meminta dia memilih satu saja. Okey. Seterusnya, okey. Kalau kata tugas dan responnya ialah kata tugasnya ialah tuliskan. Jadi tuliskan meminta kita menulis maklumat berdasarkan respon yang diharapkan. Contohnya ayat soalan itu ialah tuliskan nilai murni yang terdapat di dalam petikan. Jadi kita terus saja, apa yang nilai murni yang terdapat dalam petikan, kita terus jawab saja. Nilai murni yang terdapat di dalam petikan ialah baik hati. Jadi kita perlu menulis soalan sedikit, ayat dalam soalan, dan jawapan kita mestilah selepas itu. Jangan terus tuliskan nilai murni yang terdapat dalam petikan. Kita terus jawab baik hati. Itu markah dia lebih sikit. Tapi kalau kita jawab dengan penuh, lebih baik. Jawapan itu lebih lengkap. Ayat yang digunakan lebih dramatis. Okey, seterusnya, bila kita ditanya tentang nyatakan, iaitu nyatakan, kita kena memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian. Lanjut huraian sokongan. Tanpa perlu huraikan itu. Tak perlu nyatakan, tak perlu huraian yang panjang-panjang. Nyatakan dua sebab pertubuhan alam. Kenapa tidak ada soalan tanda-tanya? Bila tanda tanya, bila kata tanya, baru kita ada tanda tanya. Okey? Tapi ini juga merupakan ayat tanya juga. Tapi dia minta kita menjawab. Tapi kalau kata tanya, kena ada tanda tanya. Okey, jawapannya dua sebab pertubuhan alam ialah pembarakan muka dan asap kenderaan. Ini hanya nyatakan saja yang terdapat dalam petikan. Contoh dalam petikan, kita hanya nyatakan saja tanpa idea kita sendiri. Nyatakan, dia merujuk kepada kita jawab berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang tersurat saja, bukannya tersirat. Okey. Seterusnya, bila kita dapat ulas kita kena beri pandangan, kita kena beri pendapat, kita kena beri komen, kita kena kritik. Maksud dia ialah kita kena perlu ada idea sendiri selain daripada apa yang kita tersurat dalam petikan. Apa yang dapat kita lihat dalam petikan, yang ulaskan maksudnya ialah kita memberi idea. Okey, ulaskan pendapat kamu tentang kepentingan menghormati ibu dan bapa. Pada pendapat saya, menghormati ibu dan bapa sangat penting kerana mereka telah menentukan segala. Contoh jawapan. Kita salin sedikit soalan dan kita memberikan jawapan bergantung kepada idea kita. Okey? Pilih. Pilih ini biasanya soalan tentang isi tempat kosong. Membuat pilihan jawapan. Jawapan telah diberi, kita hanya isi tempat kosong saja, ya. Contoh soalan, pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberi. Okey, Abu dan Karim bersahabat baik. Dan ini ialah kosong. Jadi kita pilih berdasarkan jawapan yang ada, kita masukkan jawapan dia. Itu saja. Okey. Untuk soalan yang berbentuk isikan, maksudnya isikan tempat kosong saja. Memasukkan jawapan yang sesuai berdasarkan jawapan yang diberi ataupun idea kita sendiri. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ali terlibat dalam kemalangan. Ali kata ganti nama diri. Kedua, dia dimasukkan ke hospital petang tadi. Okey. Jadi isikan tempat kosong. Isikan maksudnya kita pilih ataupun isikan dengan jawapan yang telah diberikan ataupun jawapan yang idea kita sendiri. Okey. Seterusnya,
Bila kita dapat bezakan, soalan bentuk bezakan, kita menyatakan kelainan, ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. Dan itu contoh soalannya ialah bezakan antara penggunaan baja kimia dan baja asli. Bila kita dapat soalan berbentuk bezakan, kita kena tulis kontra, iaitu tak sama, dua-dua tak sama. Okey, beza antara penggunaan baja kimia dan baja asli ialah baja kimia tidak mesra alam. Manakala, ini ialah arti kuncinya, manakala. Dia ada perbezaan. Manakala baja asli lebih mesra alam. Jadi dia terdapat perbezaan. Kontradiksinya ialah kita mendapat dua jawapan berbeza. Itu maksudnya. Bila kita dapat soalan berbentuk bincangkan, ini merupakan kita memberi penerangan pandangan daripada berbagai aspek. Ini juga merujuk kepada idea kita sendiri. Yang pertama, kita tengok soalan dia. Keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Dia beri pernyataan. Bincangkan. Bincangkan maksudnya ialah kita memberi idea kita sendiri. Boleh satu idea, boleh dua idea, boleh 5 idea. Ini ialah bergantung kepada kemampuan kita untuk menjawab. Okey, jawapannya keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil daripada soalan ini sedikit dan kita tulis kerana mereka banyak membantu kita. Kerana kita terus jawab saja. Keluarga sangat penting dalam kehidupan kita kerana mereka banyak membantu kita. Kalau dekat soalan dia berbentuk adakah keluarga sangat penting dalam kehidupan kita, bincangkan. Jadi awak kena jawab, ya, keluarga sangat penting dalam kehidupan kita kerana mereka banyak membantu kita. Okey, ini contoh jawapan dia. Okey. Seterusnya, bila kita mendapat catatkan senang saja. Kita catat maklumat yang telah diberi. Merakam bentuk maklumat yang telah diberi, tulis saja. Catatkan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Antara isi-isi penting yang terdapat dalam petikan ialah kita hendaklah membaca buku dan kita mestilah rajin bertanya dulu. Bila isi-isi, maksudnya mesti lebih daripada satu. Okey? Kita tulis sedikit dia punya soalan dan kita jawab berdasarkan idea ataupun apa yang kita baca daripada petikan, berdasarkan petikan. Dia tidak memerlukan idea kita sendiri, berdasarkan petikan. Maaf. Okey, jelaskan. Jelaskan ialah untuk menerangkan, menghuraikan, menyatakan dengan lebih terperinci. Contoh soalan, wajarkah ahli membantu orang buta itu minta jalan raya? Ada soalan. Bila adakah kita tanya soalan? Jelaskan. Okey. Jadi dia bersetuju. Kalau bersetuju dengan pernyataan soalan itu, ahli wajar. Maksudnya ahli wajar. Kalau tidak bersetuju, ahli tidak wajar. Biasanya bila soalan, kita memerlukan jawapan yang berbentuk positif. Okey? Ahli wajar membantu orang buta melintas jalan raya kerana orang buta itu tidak dapat melihat lalu lalang dia. Okey, ini berbentuk positif. Okey? Jadi kita kena kalau kita setuju, kita kata ahli wajar. Biasanya kita bersetuju. Soalan biasanya kita berbentuk positif, ya. Okey, kita lihat kepada soalan kita pada hari ini. Tengok dalam buku teks yang cikgu berikan. Bincang latihan hari ini. Okey, cuba tengok gambar. Gambar ini ialah ketika mereka masuk pertandingan mencari harta karun. Okey, soalan pertama. Mengapakah Lidim dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun? Soalan kedua. Perlukah mereka bekerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut? Mengapa? Bila ada pertanyaan mengapa, kita mesti tulis kerana. Okey. Yang soalan pertama dia hanya soalan yang terus saja. Mengapakah Lidim dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun? Jadi kita terus tulis. Kita buang kata tanya itu. Mengapakah kita buang? Kita tulis Lidim dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun. Tanda soalan ini kita buang. Kita gantikan dengan apa? Kerana. Kerana apa? 2. Perlukah mereka bekerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut? Mereka perlu. Perlukah kita potong, kita letakkan di belakang mereka. Mereka perlu bekerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut. Mengapa? Bila soalan mengapa, kita tulis kerana. Okey, kita tengok lebih terperinci. Cuba tengok nombor 1. Soalan nombor 1. Cuba tengok. Soalan nombor 1. Mengapakah Lidim dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun? Kita salin balik yang warna merah ini. Lidim dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun. Lidim dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun. Tulis kerana. Kerana ini kerana pertanyaannya ialah mengapa.
Jadi jawapan dia ialah kita bila kita salin, kita tahu kata kuncinya mengapa, tulis kerana. Jadi Lidif dan keluarganya menyertai pertandingan mencari harta karun kerana dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mana cikgu dapat jawapan ini? Jawapan ini bila kita teliti pada gambar, kita dapat jawapan ini pada poster. Awak boleh tengok pada buku teks tu. Dalam poster itu ada tulis tujuan. Tujuan aktiviti ini untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jadi ini yang bawah sekali ini ialah jawapannya. Jawapan mesti lengkap dan gramatis. Okey? Ayatnya mesti gramatis dan lengkap. Okey, seterusnya. Tengok soalan nombor 2. Okey. Perlukah mereka bekerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut? Mengapa? Jadi kita kena salin balik soalan itu. Mereka perlu warna hijau itu kita ambil daripada pertanyaan itu. Mereka perlu bekerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut kerana. Kenapa warna kerana? Sebab soalannya ialah mengapa. Okey, mereka perlu bekerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut kerana apabila bekerjasama mereka akan berjaya dalam pertandingan mencari harta itu. Okey. Jadi kita dapat faham bila kita dapat soalan, jawapan awak mestilah lengkap, mestilah salin. Yang pertama ialah salin semula soalan itu. Kemudian tambahkan dengan dia punya kata kunci. Contohnya mengapa mestilah kerana. Kalau di mana mestilah di. Bila mestilah pada. Contohnya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, bincang latihan hari ini. Soalan yang seterusnya, nombor 1, gambar kedua. Wajarkah keluarga Gina melakukan aktiviti membuat kraftangan? Jelaskan. Jelaskan. Awak kena jelaskan. Wajar. Kalau awak setuju, awak tulis wajar. Keluarga Gina wajar melakukan aktiviti membuat kraftangan. Lepas tu awak kena tulis wajar. Okey, 2. Apakah kraftangan yang sesuai jadikan hadiah kepada keluarga? Mengapa? Okey, bila awak macam tu, awak kena beri idea sendiri. Okey, cuba tengok soalan ni. Okey, cuba tengok. Wajarkah keluarga Gina melakukan aktiviti membuat kraftangan? Jelaskan. Nombor 2, awak jawab, keluarga Gina wajar. Bila awak setuju, awak tulis wajar melakukan aktiviti membuat kraftangan kerana apa? Kerana dapat menggerakkan hubungan. Jawapan ini cikgu tak nak bagi jawapan. Awak boleh buat dalam buku latihan. Okey, untuk soalan kedua, apakah kraftangan yang sesuai jadikan hadiah kepada keluarga? Mengapa? Kraftangan sesuai jadikan hadiah kepada keluarga kerana. Kraftangan apa? Dia ada tertinggal sedikit. Inilah idea tu. Kraftangan seperti. Kata apakah kraftangan yang sesuai? Awak kena jawab kraftangan seperti beg. Sesuai jadikan hadiah kepada keluarga kerana dia banyak kegunaannya. Okey, jadi awak kena salin. Ini sebagai contoh saja. Kraftangan yang sesuai seperti apa? Sesuai seperti jadikan hadiah kepada keluarga. Okey, cikgu tak nak bagi awak jawapan nombor 2, nombor 1, nombor 2 tadi. Tapi bahagian yang pertama tadi, gambar tentang pertandingan mencari harta karun, cikgu telah bagi contoh. Tapi untuk gambar kedua, cikgu hanya bagi contoh macam mana awak jalan. Okey, soalan kedua ini, apakah kraftangan yang sesuai jadikan hadiah kepada keluarga? Apakah dia? Kraftangan seperti baju atau seperti beg. Apa saja ni fikiran awak. Ini merupakan idea awak berdasarkan gambar yang awak lihat tadi. Awak boleh buat idea. Tapi mereka sedang tadi tengah buat apa tadi tu? Cuba tengok gambar tadi. Dia berdasarkan gambar juga. Tadi mereka sedang buat apa? Ni anyaman. Ni anyaman bakul. Sesuai. Awak boleh tengok ni anyaman. Anyaman bakul, awak boleh tahu gambar. Nombor gambar pertama cikgu bagi contoh. Gambar kedua cikgu nak awak sendiri jawab berdasarkan idea awak sendiri. Okey? Contoh, bila awak sudah siap, macam mana awak nak buat? Awak tulis dalam buku latihan. Tengok arahan. Nanti awak ada kendaki buat dalam buku tulis pendek itu, bukan yang panjang, bukan karangan. Awak tulis di dalam buku pendek. Tulis pendek. Tulis contohnya seperti di atas. Tulis tarikh, tulis tajuk. Lepas tu, bila awak sudah siap, rakam gambar. Maksudnya awak screenshot gambar yang telah awak buat dan masukkan dalam Google Classroom. Okey, bila awak sudah selesai, awak boleh hantar kepada cikgu. Ini saja untuk pada hari ini. Cikgu harap awak faham. Kalau tidak faham, awak boleh ulang balik video ini
dan tonton semula video yang diberikan. Okey, itu saja dan cikgu ucapkan sekian. Terima